أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah yang dimuliakan para tetamu Allah, khususnya pegawai DNJK Masjid Kampung Licin Hulu, muslimin muslimat, hadirin hadirat, para asatizah, para pendengar yang dimuliakan lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah untuk memberkati lagi majlis kita hadiahkan surah Al-Fatihah kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, guru-guru kita, ahli keluarga kita, dan untuk seluruh umat Islam insya-Allah. Ila hadratin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ila arwahi abahi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin, salawatullahi wa salamu alaihi wa alaihim ajma'in, wa ala ali kulli was sahabati wal qarabati والتابعين والتابعين تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وإلى أرواح والدينا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين، وخصوصا لصاحب هذا المجلس. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah. Jadi pertama dan selamanya, marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana pada malam ini, dalam bulan yang mulia ini, dalam banyak-banyak hamba Allah Subhanahu wa taala, Allah taala pilih kita semua untuk duduk dan hadir dalam majlis yang mulia, iaitu majlis tahsin tilawah al-Quran, yang mana Nabi kata apa? Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kamu ialah mereka yang belajar al-Quran dan mengajarkannya. Dan Nabi kata apa? Man ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullah fi man indah, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi kata apa? Tidaklah berkumpul sesuatu kaum di rumah-rumah Allah dan mereka itu saling membaca dan mempelajari Al-Quran, melainkan diturunkan kepada mereka ketenangan. Mereka diliputi dengan rahmat dan para malaikat bersama dengan mereka, dan nama mereka itu disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis para malaikatnya. Wa fi riwayatin qad buddilat sayyi'atikum hasanat. Ada satu riwayat yang lain disebutkan, dan telah ditukar kejahatan kamu kepada kebaikan. Masya-Allah.
Dan para hadirin sekalian, insya-Allah sebelum kita mula, kita betulkan niat kita. Apa tujuan kita mempelajari Al-Quran? Pertama, kita niat untuk mendapatkan redaan Allah. Yang kedua, untuk ikut sunnah Nabi. Yang ketiga, untuk memperbaiki diri. Yang keempat, untuk menuntut ilmu. Kelima, untuk menyampaikan kepada orang lain. Keenam, kita niat dakwah. Yang ketujuh, kita niat untuk mengeratkan silaturrahim. Jadi masa diberi 10 saat untuk kita niat, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Dan insya-Allah pada kali ini kita sambung bacaan kita pada muka surat 381. Betul lah? Muka surat 381. Kita masih lagi dalam surah An-Naml, ayat yang ke-45, juzuk ke-19. Muka surat 381, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Cantik, betul. Dan akan lebih cantik masa kita sebut a'u, ikhlaskan muncung kita. Kita tak nak muncung sikit-sikit, muncung betul-betul. A'u, sekali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا Cantik. Kita ulang sekali. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا Cantik. Dan akan lebih kemas kalau jaga beberapa tempat. Pertama, pada saat saya sebut walaqad dal mati dekat sini ada hukum qalqalah, betul? Jadi pada saat, contoh kalau saya baca walaqad arsalna, itu cara qalqalah yang kurang tepat. Sebab qalqalah kita tak boleh bunyi putus. Contoh pada saat saya sebut walaqad, dah kurang cantik. Ataupun saya baca walaqad. Jadi yang cantik dengan slow motion dia walaqad Pertama tak boleh sebut qad, kita sebut qa. Yang kemudian yang bunyi qalqalah tu kita sebut de. Gigi dapat Jadi sambung, dia kena sambung terus. Walaqad jadi walaqad arsalna. Cuba try. Cantik. Yang kedua, masa kita sebut arsalna, siapa tahu ar dekat sini hukum dia ra tebal ke ra nipis? Tebal ke nipis? Jawapannya ra ni tebal Okey. Macam mana cara nak buat ra tebal? Try kita sebut ra biasa. Try sebut ar. Ini ra biasa, ar. Cara nak buat ra tebal, masa kita sebut ar tadi tu lidah kita ke belakang sedikit. Ar. Tapi ingat, cara nak buat ra tebal, mulut kita tak perlu muncung, tak perlu au sana. Bila kita muncung nanti jadi terlebih tebal. Jadi lidah kita ke belakang. Try. Wa laqad arsalna. Cuba try. Cantik. Sambung Wa laqad arsalna ila thamud akhahum salihah. Cantik. Ani'budullaha fa'idhahum fariqan yakhtasimun. Cantik. Kita ulang sekali.
Ani'budullaha fa idza hum fariqan yakhtasimun. Cantik. Dah lebih kemas masa kita sebut yakhtasimun. Pertama, masa kita sebut angin kha dekat sini dia kena lama, dan angin kha kat sini tak bunyi putus. Contoh yang kurang cantik, kalau saya baca yakhtasimun, kita tak nak angin kha terputus. Macam mana kita nak buat angin kha ni supaya dia bunyi hidup? Jangan masuk sekaligus, masuk sikit-sikit. Jadi bunyi dia yakhtasimun. Cuba try. Tapi ta jangan bunyi huruf ta, kita tak nak terpengaruh dengan ketebalan huruf kha. Kha dekat sini tebal, huruf ta ni nipis. Jadi try yakhtasimun. Cantik. Kita ulang sekali. Ani'budullaha fa idza hum fariqan yakhtasimun. Cantik. Kita ulang sekali. Sambung. Qala ya qaumi lima tasta'jiluna bis sayyi'ati qabla al hasanah. Cantik. Kita ulang sekali. Qala ya qaumi lima tasta'jiluna bis sayyi'ati qabla al hasanah. Cantik. Dan bacaan tadi akan lebih kemas kalau jaga beberapa tempat. Yang pertama, masa kita sebut qala ya qaumi, huruf ya kita tak nak terpengaruh dengan ketebalan huruf qaf. Jadi tak nak baca qala ya qaumi ya, kita nak ya nipis, huruf qaf tebal. Try qala ya qaum. Cuba try. Cantik. Yang kedua, masa kita sebut tasta'jiluna bih. Pertama, masa kita sebut tas, angin sin kena lama dan hidup. Kurang cantik kalau saya baca cepat macam ni. Lima tasta'jilu. Kita nak lama sikit. Lima angin sin bagi lama dan hidup, supaya kita tunaikan hak huruf sin tersebut. Kita try. Qala ya qaumi lima tasta'jilun. Cuba try. Cantik. Okey, sekarang fokus dekat huruf ain, huruf ta. Fokus dekat bunyi ta. Cuba dengar mana yang saya sebut betul. Pertama saya baca lima tasta'jilun. Saya ulang. Fokus dekat huruf ain. Pertama saya baca lima tasta'jilun. Pertama. Kedua saya baca lima tasta'jilun. Mana yang betul? Pertama ke yang kedua? Fokus dekat huruf ain. Pertama ke yang kedua? Jawapan yang betul adalah yang ketiga. Dua-dua tadi salah. Okey, tengok. Kenapa yang pertama salah? Sebab saya buat ain saya putus. Saya baca lima tasta'jilun, angin terputus. Tetapi kenapa kedua tadi salah? Sebab ain saya kurang dalam. Tadi saya sebut ain tu dekat permukaan, dekat surface saja. Ain yang cantik kita sebut dalam sedikit, tetapi suara tak putus. Yang betul, yang cantik macam ni. Lima tasta'jilun. Cuba try. Itu ain yang cantik. Jadi macam kita praktik dalam surah Al-Fatihah. Iyyaka nampak dalam, tetapi tak, suara kita tak putus. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Boleh? Okay. Disambung terus. Qala ya qaumi lima tasta'jiluna bis sayyi'ati qabla al hasanah.
Cantik. Sama dekat qalah dekat sini, kita tak perlu sebut qab, tak nak sebut qab dengan slow motion dah. Qabla, qablal hasanah. Cuba try. Okey, huruf qalah ada 5. 3 daripadanya untuk huruf ba, jim dengan dal. Kalau nak bunyi qalah, gigi kita rapat. Contoh huruf ba jadi bunyi be, jim jadi je, dal jadi de. Jadi kat sini qa be, be tu gigi rapat. Qablal hasanah. Cuba try. Ini qalah yang cantik. Kalau saya baca qablal kurang cantik Okay, terus. Laula tastaghfiruna Allah la'allakum turhamun. Cantik. Kita ulang sekali. Laula tastaghfiruna Allah la'allakum turhamun. Laula tastaghfiruna Allah la'allakum turhamun. Okay, so tuan tengok dekat tastaghfiruna Allah. Okay, Allah dekat sini lafaz dia kena tebal tetapi huruf nun nallah tu, masa kita sebut nallah jangan muncungkan mulut kita, jangan macam nallah, nanti nun kita terikut tebal. Seperti yang saya pernah sebut, lafaz Allah ni antara lafaz yang paling mudah untuk kita sebut. Cuba tengok mulut saya sebut Allah ni, bibir saya bergerak ke tak? Allah. Sebab lafaz Allah ni tak ada makhraj yang pakai bibir. Jadi sebab tu siapa tahu kalau orang nak meninggal, macam mana talqin untuk kita ajak orang meninggal. Okay, betul atau salah kalau orang yang nak meninggal tu kan, saya ajar dia talqin macam ni, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Betul atau salah? Saya ulang betul atau salah kalau orang nak meninggal tu saya ajar dia asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Betul ke salah? Betul ke salah? Jawapan adalah betul kalau orang nak meninggal tu adalah orang kafir. Okey, kalau orang kafir yang meninggal, kita ajar dia mengucap macam tu. Tetapi kalau orang yang dah sedia Islam, kita ajar dia talqin macam mana? Paling panjang la ilaha illallah. Contoh la ilaha illallah. Itu paling panjang. Paling pendek Allah. Okey, cuba tengok la ilaha illallah. Bibir saya bergerak tak? La ilaha illallah. Allah Ta'ala susun kalimah la ilaha illallah tu tak ada lafaz pakai bibir. Jadi kalau kita tengah sakaratul maut, bibir kita mungkin kaku. Jadi selagi lidah kita boleh gerak, insya-Allah kita boleh sebut. Kalau orang tu tak mampu nak sebut la ilaha illallah, paling kurang kita ajar dia sebut apa? Kalimah Allah sahaja. Selepas dia sebut Allah, la ilaha illallah tu Allah, jangan ajak sembah dah. Jadikan itu kalimah terakhir dia. Okey. Tetapi cara kita nak ajar, jangan dengan suara kuat. Jangan jerit, jangan la, kena bisik, kena suara bisik dekat telinga kanan. Jadi suara bisik ni kelebihan apa? Dia boleh menembusi sehingga ke hati. Kalau tak percaya, cuba balik rumah nanti, kita cakap dekat orang rumah kita, sayang, I love you, sayang, dengan bisik. Nanti dia akan tembus, dia akan meremang bulu roma dia. Berbeza kalau kita pada jauh, sayang, I love you, dia tak rasa apa-apa. Kalau kita bisik dekat telinga dia, oh dia jadi lain. Ataupun isteri kita bisik dekat kita. Jadi sebab tu bisik ni dia ada aura dia tersendiri. Kegunaan dia boleh walaupun perlahan, tetapi dia boleh menembusi sehingga ke. Jadi sebab tu kalau kita nak ajak orang talqin dengan suara bisik, la ilaha illallah. Okey, jadi masa kita sebut tastaghfirunallah, jangan muncul, jangan nawwah, nanti jadi terlebih tebal. Bibir kita biasa, laula tastaghfirunallah la'allakum turhamun. Cantik. Okey, masa kita turhamun, tur dekat sini ra tebal ke ra biasa? Ra nipis? Ra tebal Jadi try sebut ra biasa, tur. Ni ra biasa, tur. Cara nak sebut ra tebal, masa kita sebut tur tu, kita moncong dan lidah kita ke belakang. Tur. Jadi turhamun. Cantik. Dan ra yang fasih ni dia tak bergetar banyak kali. Dia tak kurang cantik kalau saya baca tur. Ra yang cantik, ra fasih kita bergetar sekali je, lepas tu kita tahan dia.
turhamun. Cantik terus qalu tayyarna bika wa biman ma'ak. Cantik, kita ulang sekali. Qalu tayyarna bika wa biman ma'ak. Cantik tak? Okay, lebih kurang masa kita sebut ma'ak, kita nak angin kaf keluar dalam keadaan dia nipis. Jadi masa kita sebut ma'ak tu kita senyum ma'ak. Nanti baru angin kaf jadi bunyi nipis. Kalau kita maintain ma'ak, angin kaf jadi tebal sikit. Jadi nak cantik, masa sebut ma'ak tu kita senyum sedikit. Kita try wa bimam ma'ak. Cantik terus. Qala ta'irukum 'indallah. Cantik, masa kita sebut 'indallah, lafaz Allah dekat huruf ha tu kita nak matikan dengan cantik huruf ha tu. Jadi masa matikan lafaz Allah, kalimah huruf ha tu, bunyikan angin dia. Contoh, qala ta'irukum 'indallah. Cantik. Yang kurang cantik kalau kita baca indallah. Nampak tak? Huruf ha yang terakhir tu tak mati dengan cantik. Okey, terus. Bal antum qaumun tuftanun. Cantik. Kita ulang sekali. Bal antum qaumun tuftanun. Cantik terus. Wa kana fil madinati tis'atu rahtin yufsiduna fil ardi wa la yuslihun. Cantik. Kita ulang sekali. Wa kana fil madinati tis'atu rahtin yufsiduna fil ardi wa la yuslihun. Cantik, sambung terus. Qalu taqasamu billahi lanubayyitannahu wa ahlah. Cantik. Kita ulang sekali. Qalu taqasamu billahi lanubayyitannahu wa ahlah. Qalu taqasamu billahi lanubayyitannahu wa ahlah. Cantik. Okay, masa kita sebut wa ahlah, dua-dua huruf ha dekat situ kita tak nak bunyi terputus. Contoh yang kurang cantik kalau saya baca wa lah. Huruf ha ni dia kena lama sedikit dan tak boleh bunyi suara terputus. Contoh. Jadi sebab tu masa kita baca Al-Fatihah kita tak baca ihdinas. Kita baca dengan hidup, masuk sikit-sikit. Ihdinas. Nampak tak? Masuk sikit-sikit. Jadi kat sini sama. Masuk sikit-sikit. Wa lah. Cuba try. Kita try. Ihdinas sirat. Cuba try. Cantik. Kita masuk sikit-sikit. Terus. Thumma lanaqulanna liwaliyyihi ma syahidna mahlika ahlihi wa inna lasadiqun. Ya, sekali-sekali.
ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. Cantik betul. Dan akhir lebih kurang sama masa kita seummah syahidana, tak nak bunyi syahid, bunyi syahi saja dengan ma syahidana. Cantik. Okey. Kita ulang sekali. Sekali. Ma syahidana mahlika ahlihi wa inna la sadiqun. Cantik. Okey, masa sama, masa mahlika tak nak bunyi mah, jangan bunyi putus, masuk sikit-sikit. Mahlika ahli. Cuba try. Mahlika ahli. Cantik. Tadi huruf ha yang cantik. Terus. Wa makaru makran wa makarna makran wa hum la yash'urun. Wa makaru makran cantik. Masa kita sebut wa makaru, rukaf tak nak bunyi ka, nipis, nak bunyi nipis Arab. Wa makaru. Cuba try sekali ya. Wa makaru makran wa makarna makran wa hum la yash'urun. Cantik. Seterusnya tengok dekat fanzur. Fanzur nun. Okey, kita try dulu. Fanzur kaifa kana aqibatu makrihim anna dammarnahum wa qaumahum ajma'in. Cantik. Okey, tengok dekat fanzur. Kat sini kita nampak nun mati bertemu dengan huruf va. Okay, siapa tahu dengung dekat sini kategori dengung tebal atau nipis? Dengung tebal ke nipis? Jawapannya dengung ni tebal lah. Okay, betul. Dengung kat sini kena tebal. Okay, siapa ingat ada berapa huruf yang kena dengung tebal? Ada 4 atau 6? Jawapannya ada 5. Apa huruf dia? Sad, dad, ta, dha, qaf. Dekat sini jumpa huruf va. Okey, dan sebelum kita nak bunyikan dengung tebal huruf va, perlu kita kena tahu dulu macam mana makhraj huruf va. Okey, cuba sebut huruf va. Sebut va. Vi. Av. Okey, cuba kita feeling. Masa kita sebut huruf va tadi, lidah kena keluar tak? Huruf za lidah kena keluar. Bukan huruf zal bukan huruf zal. Zal lidah kena keluar. Za. Ini huruf za. Lidah kena keluar ke tidak? Keluar. Okay, siapa sebut huruf za, lidah dia keluar, berarti bacaan dia sangat betul lah. Betul. Huruf za lidah kena keluar. Tengok mulut saya. Huruf za dia tak keluar dekat tengah, bukan kat sini. Dia kat tepi, gigi tarik kanan atau kiri. Va kat sini ya. Va. Jadi pilih belah kanan atau belah kiri. Macam saya biasa belah kiri. Dan jangan buat dua-dua. Va. Pilih nak kanan ke nak kiri. Atau tetap masa kita sebut huruf va tadi, ingat lidah sahaja yang ke tepi. Bibir dengan kepala kita jangan pandai-pandai ke tepi. Tak nak baca fanzur, boleh jumpa va kita gilang tak nak. Jadi lidah sahaja ke tepi. Va. Terus sebut va. Va. Vi.
Itu huruf dha yang cantik. Jadi sekarang ni macam mana cara kita nak dengungkan huruf dha? Masa kita sebut fan tu, lidah kita dah standby keluar dekat tepi. Try fanzur. Cuba try. Itu dengung tebal huruf dha. Contoh kalau kita tak buat dengung tebal, nanti akan jadi dengung biasa. Fanzur. Itu dengung biasa. Kita nak kat sini dengung tebal huruf dha. Kita ulang sekali ya. Fanzur kaifa kana aqibatu makrihim anna dammarnahum wa qawmahum ajma'in. Cantik. Okey, jim sama, jangan sebut aj saja. Aj wa qaumahum ajma'in. Cantik. Terus fatilka buyutuhum khawiyatan bima zalamu. Sama masa kita sebut dha. Macam mana cara sebut dha tadi? Lidah keluar. Jadi bima zalamu. Cantik ya. Dha tebal. Masa sebut lam jangan sebut dhala. Lam tak nak terpengaruh dengan dha. Dha tebal, lam nipis. Bima zalamu. Cantik. Terus inna fi dzalika laayatan liqaumin ya'lamun. Inna fi dzalika laayatan liqaumin ya'lamun. Cantik. Macam mana cara sebut ain tadi? Sama tak nak sebut ya, masuk sikit-sikit. Tapi pastikan huruf ya dengan ain kita ni, kita nak bunyi ya. Nipihkan ya, sebut ya. Jadi ya tak masuk sikit-sikit. Ya'lamun. Cantik. Terus wa anjaynal ladzina amanu wa kanu yattaqun. Cantik. Terus walutan idh qala liqaumihi atatuna al-fahishata wa antum tubsirun. Cantik. Dan lebih kemas masa kita sebut tubsirun. Seperti yang saya pernah sebut tadi, qala huruf ba, jim dengan dal, masa nak bunyikan dia gigi kena rapat. Kat sini bunyi be. Apa jadi kalau ba ni saya tak rapatkan gigi? Nanti dia akan terpengaruh dengan huruf. Contohnya tubuh. Kalau kita ba tu kita sebut qala aja, gigi tak rapat, nanti akan terpengaruh dengan huruf selepasnya. Kita nak nipis. Wa antum tubsirun. Cantik. Terus innakum lata'tuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa'. Cantik. Okey, tengok dekat latak tu nar rijal. Bunyi nar dekat sini, bunyi nar tu hukumnya ra tebal ke ra nipis? Bunyi nar tu ra tebal ke ra nipis? Tebal ke nipis? Jawapannya ra nipis. Ingat tak saya pernah sebut macam mana kaedah pertama basic nak kenal huruf ra. Cuba tengok huruf ra tu ada baris. Cuba tengok huruf ra tu sendiri ada baris tak? Ra baris apa?
Bila ra baris bawah, hukum dia nipis. Mana-mana huruf yang masuk dekat huruf ra tersebut kena ikut hukum nipis. Jadi kat sini. Okey, tadi kita dah tahu macam mana kaedah ra tebal, betul, macam mana lidah ke belakang kan. Sekarang macam mana kaedah ra nipis. Kita try sebut ra biasa, nar. Ni ra biasa, nar. Ra nipis masa kita sebut nar tadi tu, lidah kita ke depan sedikit dan senyum. Nar lijal. Try nar. Jadi jangan macam nar, dia lidah ke depan sedikit baru jadi nipis cantik. Try. A innakum la ta'tunal rijal. Cuba try. Cantik, sama. Okay, kita sambung terus. Bal antum qaumun tajhalun. Sama taj. Qaum sekali ya. Bal antum qaumun tajhalun. Alhamdulillah, sadaqallahu azim. Insyaallah kita menjadi kita dengan tasbih kifarah surat Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعل لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والله منكم.